Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzala al-Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء. صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى warzuqna ta'ataka ma amqaitana amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil Ustaz pimpinan majlis pada petang ini, seluruh warga kerja Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra Seri Gombak, asatiza, para alim ulama, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama syukur kita dihimpunkan pada waktu yang penuh keberkatan ini dalam majlis yang baik. Kita nak sambung kita punya pengajian kitab kita pada muka surat 25. Setelah kita membincangkan kategori hati, kita nak melihat simptom-simptom ataupun tanda-tanda penyakit hati. Nak lihat adakah simptom-simptom ini ada pada kita. Lalu disebutkan dalam kitab ini, di antara tanda-tanda penyakit hati ialah yang pertama sekali, sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Misalnya mengetahui Allah, mencintainya, rindu, berjumpa dengannya, berserah diri kepadanya dan mengutamakannya atas segala syahwat, lalu ia lebih mengutamakan bahagian dan juga syahwat daripada taat dan cinta kepada Allah. Jadi yang pertamanya, hati yang dia cukup payah untuk mendapatkan kebaikan, manfaat yang Allah ciptakan untuknya. Sebagai contoh, mengenal Allah. Mengenal Allah ni satu kaedah yang cukup mudah. Simple, sangat mudah. Mengenal Tuhan sangat mudah. Dalam keadaan manusia itu Allah ciptakan, tiada siapa yang boleh menafikan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun nallah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan berkata Allah. Dan ulama menafsirkan ayat ini ada dua makna. Pertama, bila kita tanya siapa cipta langit dan bumi, dia sebut Allah atau Tuhan Allah, apapun yang menjurus merujuk balik kepada Tuhan kita. Kerana akal tidak boleh menerima yang menjadikan hujan, panas, semua itu ialah jabatan ramalan kaji cuaca, tak boleh. Tidak ada siapa yang boleh mendabik dada berkata begitu. Yang keduanya, mengambil satu anutan dalam kehidupan dia menunjukkan dia meyakini ada Tuhan yang wujud. The existence of God, dia percaya. Dengan mengambil satu anutan, walaupun tidak namanya Islam sebagai agama yang benar, tetapi mengambil satu anutan itu menunjukkan dia lemah, helpless, hopeless, tak berdaya. Dia menunjukkan bahawa dia yakin Tuhan itu ada. Dan sebab itu negara yang paling banyak kes bunuh diri dalam dunia, negara Scandinavian. Norway, Sweden, Denmark, Jepun, yang banyak mengaku tidak ada Tuhan. Patut yang banyak bunuh diri negeri-negeri miskin. Patutnya Somalia, pergi negeri-negeri Afrika ni yang kita lihat teruk sangat ni. Uganda kita pergi, patut begitu dalam keadaan umat Islam. Tetapi umat Islam ni dia tenang je. Walaupun dia susah, dia tak makan, dia tenang je umat Islam. Kuliah, tidur lagi, tenang dia. Tapi nak sebutnya, kalau kita rasa bila maju itu, kecanggihan itu merupakan sebagai indikator kebahagiaan, kenapa kes bunuh diri banyak berlaku pada negara yang maju? Itu persoalannya. Persoalannya kerana apa? Bila kita ada benda-benda yang kita tak berdaya, uncertainty atau benda-benda yang di luar, beyond kemampuan kita. Kita nak dapat A, dapat F. Nak anak sehat, anak mati.
Nak hidup bahagia sengsara. Benda-benda ini dikaitkan dengan religio, di unseen world. Satu, kuasa yang mengawal, yang di luar daripada kemampuan manusia. Itu yang dipanggil, yang dipanggil agama. Lalu, masing-masing berpeganglah mengikut info yang masuk dalam pemahaman dia. Jadi, dia ada jawapan. Kenapa begini? Aku buat macam ini. Tuhan dia marah, berhala dia marah, sembahan dia marah. Hatta agama animisme. Orang yang duduk dalam hutan, yang percaya pada dewa, kepada kuasa, semangat dan sebagainya, kaki bengkak. Kenapa? Tok Batin kata, kerana tadi kencing kat busut. Jadi jawapan-jawapan ini menyebabkan jiwa tenang. Dia dapat menakis dan juga dia dapat remove segala goncangan, balbalah, zalzalah dalam keyakinan dia. Cuma cara mengambil uluhiyah, hanya menyembah Allah saja, itu yang salah. Tetapi mereka ada asas. Ini maksud ayat yang kita bincangkan. Semudah itu untuk memahami Tuhan itu wujud. Tetapi dia perlukan lagi bantuan-bantuan lain. Keterangan daripada Rasulullah, daripada kitab Al-Quran dan juga para alim ulama. Maka di sana ada satu disiplin namanya tauhid. Dia mengukuhkan lagi perjalanan tauhid kita. Macam peristiwa Isra' Mi'raj kan. Saya datang daripada Muar, mari sini 2 jam setengah sebab kita. Semua percaya tak? Percaya. Tapi kalau saya seekor semut, percaya? Tak percaya. Tak percaya sebab tak faham cerita. Semut tadi tumpang poket baju saya. So semut itu datang ke sini juga 2 jam setengah. Sebab tu dalam peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal, bila dia kena dia punya channel, jadi masuk akal. Ini kaedah dia. Sebab itu kaedah dia, asas dia agama ini ialah ilmu. Sebab itu ilmu ini, kesan dia, kalau kita terjemah bahasa Arab, Ain Lam Mim, ilmun idrakutam. Apa ke idrakutam? Maksudnya, satu benda pengetahuan yang sempurna, yang bila dia masuk, dia memberikan kesan yang abadi dalam hidup kita. Sebab tu kita tak boleh, orang nak satu dunia kata kita gila, matahari terbit di timur, kita tengok di timur, belajar pun di timur, dan kita besok bangun tidur pun di timur. Kita pegang dengan kita punya keyakinan. Satu dunia kata kita gila sebab kita mengatakan matahari terbit di timur. Takkan berganjak pendirian kita. Itulah ilmu. Apatah lagi namanya ada ilmu-ilmu lain, ilmu wahyu, revelation, reveal knowledge. Maka dia memperkukuhkan lagi. Jadi dalam kemudahan ini, mereka tidak boleh mendapat kebaikan yang Allah ciptakan. Sampai tahap itu. Lalu Allah menyebut juga dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai ilahnya. Maknanya terjemah mudah fahamnya, mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan yang disembah. Bukan masuk sembah macam sembah mikrofon ni, tapi masuk menyembah nafsu itu mengikut kata-kata nafsunya, membelakangkan apa yang Allah datangkan daripada syariat dia. Dalam surah yang lain, surah apa itu? Surah Al-Jasiyah. Allah sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adhalahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah fama yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Tidakkah kau melihat wahai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah. Lalu Allah sesatkan di atas ilmunya. Dalam keadaan dia tahu, dia itu orang berakal, dia sesat lagi. Sebab pembesar Quraisy ni, Walid Al-Mughirah ni, dia orang hebat. Walid Al-Mughirah ni bapa pada Khalid Al-Walid. Dia pembesar Zu'ama, pembesar Mekah. Dia dengan Abu Lahab ni, dia tawaf-tawafnya Kaabah, kemudian dia kata, kita ni panggil Muhammad sampai 40 tahun Al-Amin. Tiba-tiba lah ni, kita kata dia gila. Bila dia membawa kebaikan agama ini. Kita tak betul ni. Maknanya apa? Dia tahu tapi dia tolak. Kerana apa? Nafsu dia. Sebab bila dia ambil agama Islam, dia tak boleh buat macam biasa dia buat. Boleh minum arak, boleh berzina, boleh tindas orang, boleh curi harta orang. Ini hal-hal ini. Lalu sebagai ulama salam mengatakan itulah hati yang apabila merindukan sesuatu, ia menurutnya. Kita dah bincang bahawa hati itu sebagai pusat pentadbiran bagi jasad kita. Lalu kecenderungan dia kepada nafsu tu yang jadi jahat semua. Kalau kecenderungan itu baik, maka kita akan dapat lihat bagaimana dia mengarah segala anggota itu ke arah kebaikan.
Lalu ia mengharungi hidup di dunia ini seperti kehidupan binatang yang tidak mengetahui Rabbnya dan tidak menyembahnya dengan mentaati perintah dan larangannya. Lalu dalam keadaan hidupnya, makan, minum, seronok, wan naru maswalahum, surah Muhammad. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'amu wan naru maswalahum. Jadi kalau kita hidup kita dah, cuba tengok hidup kita dah. Kita lahir, besar, sekolah, lepas tu masuk universiti, grad, kahwin, cari kerja, duduk isap okok, tengok Maharaja Lawak Mega. Lepas tu kita mati. Layak ke kehidupan kita yang begitu? Kita nak samakan kehidupan orang beriman dahulu yang mana masuk syurga, yang kita juga nak masuk syurga. Tang tu layak ke? Yang tu pun dah tak manis dah. Apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Adakah kamu dah menyangka kamu dah boleh masuk syurga dah? Sebelum sampai kepada kamu ujian seperti orang sebelum kamu. Mereka ditimpakan oleh Allah dengan kesengsaraan, dengan cedera, kematian, hatta zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga digoncang hati mereka itu, digoncang. Rasul dan orang beriman berkata, mata nasrullah, bila akan datang kemenangan. Nabi sedang bermunajat dekat bawah kelambu Kaabah, tiba-tiba datang Khabab binul Ar. Khabab ni orang dia gempal badannya. Dia jumpa kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa biar cepat menang Islam. Ketika dia jumpa Nabi itu, badan dah hancur belakang dah. Badan dia itu, tuan dia ni perempuan, tapi gedebek. Dia bakarnya batu sampai merah, dia baringkan Khabab. Dan bila cairnya, lemak-lemak daripada badan Khabab itu, memadamkan bara yang digunakan untuk memanggang badan dia. Sebab tu di zaman Sayyidina Umar panggil Khabab, beri tazkirah pada orang muda. Orang muda lah ni dia tak jumpa zaman-zaman Mekah dulu. Beritahu sikit, wahai Khabab, wahai Amirul Mukminin, aku tak nak sebut takut hilang pahala aku dulu berjuang di zaman Mekah. Kata Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, wahai Khabab, benda ni baik, kongsikanlah perkongsian yang baik. Khabab kata, aku tak nak cerita. Dia buka baju dia. Dia tunjuk ke orang muda, belakang tu ada 5 lekuk kesan dari siksaan di zaman Mekah. Dalam keadaan ini kita nak lihat apakah nilai kehidupan kita dalam keadaan kita hari ini yang mengaku beriman dengan mereka yang beriman. Dalam keadaan Allah berikan kepada kita sama. Tetapi kalau kita lihat kehidupan kita, kalau disebutkan itu tadi hanya menurut nafsu, maka tidak ada kehidupan kita melainkan macam binatang. Makan, minum, gemuk saja, kena sembelih raya korban. Ada juga faedah pada manusia. Habis kalau kita gemuk, badan kita nak jual ke mana? Dalam arti kata dibandingkan dengan haiwan ternakan itu tadi. Sebab itu nak masuk syurga senang. Nak mendapat rahmat Allah senang. Yang susahnya nak masuk neraka. Yang susahnya nak masuk neraka. Datang seorang sahabat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, idza ra'aita salaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'arkhul jannah, qala na'am. Punya panjang soalan, Nabi jawab 3 huruf saja, nun ain mim, na'am. Tengok orang Arab kahwin macam mana. Aku nikahkan dikau dengan dia, dengan mas kahwin sekian-sekian. Jawapannya na'am. Cuba kita, aku nikahkan akan dikau yang berwalikan akan daku di bawah pokok ketapang itu dengan mas kahwin sekian. Jadi ketak perantin ni. Perantin pun kata, aku nikahkan Pak Imam. Pak Imam kata, alhamdulillah. Dia dah ketak. Nak sebutnya apa? Semudah itu. Sebab itu kata-kata Nabi itu memudahkan orang. Orang dengar jadi mudah, jadi seronok. Boleh tak masuk syurga dalam keadaan, apa dia? Aku hanya buat solat hak wajib je. Maksudnya, tarawih pun tak buat lah. Sunat. Sebab itu tak buat tarawih, buat yang wajib, insya-Allah syurga. Jangan pulun hak tarawih, hak wajib tak buat, tak masuk syurga. Kena faham kaedah tu. Dah ada hak wajib, tambah hak sunat, dia melengkapkan lagi, menyempurnakan.
Maknanya kalau itulah keadaan sahabat tu tanya, maknanya dia hak wajib je, 5 waktu je. Lain aku tak buat, ba'diyah, qabliyah tak buat. Kan, duha tak buat, witir tak buat. Wa sumtu Ramadan, aku puasa hak wajib je Ramadan. Lain tak buat, puasa 6 tak buat, Isnin Khamis tak buat. Kan, mana-mana yang Allah kata halal aku ambil, Allah kata haram aku tinggal. Dah boleh masuk syurga, Nabi kata qala na'am. Semudah itu. Semudah itu nak masuk syurga. The simplicity of Islam, bukan the simplicity of Datuk Siti Nurhaliza. Nak sebutnya semudah itu. Maknanya semudah itu Allah ciptakan untuk kita ni mendapat rahmat dia. Dalam keadaan tak boleh sampai, tak boleh dapat. Teruk benar ke kita? Teruk benar. Sampai ada hadis lain, saya nak kuatkan lagi hujah ini, semudah itu. Daripada Jabir. Jabir daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamathali rajulin aw qada naran faja'ala janadibu wal farashu yaqana fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidhu bi hujazikum aninar wa antum tufallatuna min yadai. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Perumpamaan aku, kata Rasulullah, dengan kamu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan unggun api. Ada bila unggun api ni hidup, dia menarik perhatian sebahagian serangga, belalang. Di sini sebut apa antaranya? Kalkatu. Kalau dulu kan, zaman-zaman saya lah, macam you all ni generasi apa? X ke Z ke? Zaman-zaman saya dulu, long time ago, once upon a time lah. Kalau nak masuk musim tengkujuh, akan ada pergerakan kalkatu. Kalkatu ni akan bergerak. Sebab dia duduk kat busut. Tak percaya, cuba pergi kat busut, korek. Dalam tu ada kalkatu. Bila dia dah jadi, dah ada kalkatu, dia ada sayap. Dia akan terbang. Jadi ada pergerakan. Dan kalkatu ni, dia kalau pergi rumah kita, dia akan menuju ke lampu. Ni Nabi sebut ni. Cuma Nabi tak sebut lampu Kalimantan. Tapi cahaya ini menarik dia. Dan orang tua aja, kalau masa tersebut berlaku, ambil shopper bag yang plastik merah kita buat pergi pasar tani tu, kita gantung dekat satu lampu dan lampu yang lain kita tutup. Jadi semua kalkatu akan masuk dalam plastik tu, terjun mati syahid. Sebab dia sangat tertarik dengan lampu. Ada binatang dia tak boleh tengok bara api, dia nak padam. Antaranya badak sumbu, tahu? Badak sumbu nampak bara api saja, datang dia padam. Kita pasang lagi dia padam. Badak sumbu ni elok kerja dengan jabatan bomba. Jadi Nabi dia punya kiasan cantik. Aku ni umpama apa? Laki-laki yang menghidupkan unggun api yang menarik sebahagian apa? Sebahagian belalang, sebahagian serangga kalkatu. Dan Rasulullah SAW kata, wa ana akhidhu bihujazikum wa antum tufallituna min yadai. Aku ni menjadi orang yang menarik baju kamu, jubah kamu. Seperti aku menghalang serangga, jangan terjun. Tapi kamu nak terjun juga dalam api. Maksudnya, sesimpel, semudah itu masuk dalam syurga. Tiba-tiba tak boleh masuk syurga. Teruk benar ke kita ni? Kita ni teruk benar ke sampai tak boleh masuk syurga Allah? Syurga Allah tu banyak pintu. Ada pintu sedekah, kalau kita ni malas sedekah. Ada pintu solat. Kalau malas solat, ada pintu jihad. Lepas tu jihad, ada pintu lain. Ada pintu puasa. Khusus nama dia Ar-Rayyan. Untuk orang yang berpuasa, suka puasa sunat. Arti kata lain, banyak punya pintu. Itu tiba-tiba satu pintu pun tak panggil kita. Teruk sangat ke kita. Begitu luas rahmat Allah. Tetapi hati yang sakit ini tidak boleh mendapat meraih apa dia? Kelebihan yang Allah berikan padanya. Dan sebagaimana terjemahan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Surah Muhammad ayat yang saya baca itu tadi, ayat ke-12. Walladzina kafaru itu tadi. Besarnya pahala sesuai jenis amalnya. Ia tidak menjalani hidup seperti yang dicintai dan diredai Allah. Serta ia bukanlah benda mati yang tak berperasaan. Akan tetapi ia justru menjalani hidup untuk bermaksiat kepada Allah dengan fasilitas nikmatnya. Allah bagi nikmat-nikmat
Dia gunakan segala nikmat itu ke arah maksiat. Sebab itu, kadang-kadang Allah beri orang tu umur sama 40 tahun, dia pun mati 40 tahun. Tapi 40 tahun, hafal Quran, banyak sedekah, banyak solat, banyak dia punya amal soleh. Tapi yang satu 40 tahun, tapi tak boleh, tak ada amal-amal yang soleh. Sebab itu konsep bukan hidup kita dengan sebab umur kita panjang. Tetapi dengan sebab keberkatan walaupun sedikit. Kan? Al-qalilul mustamir. Bahkan yang sedikit yang berterusan. Lebih baik daripada yang banyak tetapi munqati', terputus. Dia bangun kerap. Sebelum setengah jam daripada subuh bangun, dia solat 2 rakaat. Selalu dia buat gitu. Lebih baik daripada orang, dia tak tidur malam, 10 qiyam, dekat-dekat subuh tidur, terus tak solat subuh. Mana lebih baik? Keadaan, cara penyusunan, cara kita menyusun ibadah kita juga merupakan satu seni. Satu seni. Ambil yang mudah-mudah kita susun. Ambil hak wajib dulu, baru yang sunat. Daripada yang siang, bawa yang malam. Ambil yang siang-siang dulu banyak, ambil duha. Hak malam dulu, ambil yang awal-awal malam. Witir. Rasa berat kita nak bangun malam kan, takut tertidur. Lepas isyak, qabliyah, buat witir. Tak buat 3, buatlah 1. Tapi dengan kita buat berterusan, dia menimbulkan satu kesan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun dia sunat. Sampai satu masa, kita rasa, tak buat je duha, dia rasa pening. Dia rasa lain. Tak buat je witir, dia rasa lain. Sebab itu makanan dia. Walaupun sunat. Ini kelebihan yang Allah berikan. Dan besarnya begitu. Lalu, saat di akhirat pun, ia tak akan menjalani hidup dengan merasakan ketenangan tidak mati dan hilanglah perasaan kerana rasa sakit. Ia tidak mati dan tidak pula hidup. Sebab itu di akhirat, la yamutu fiha wa la yahya. Itu bahayanya. Kita teruk-teruk kat dunia, mati habiskan. Sebab itu kemuncak kesusahan kita, kesenangan. Tetapi di akhirat, yang masuk dalam neraka, keadaan dia, nak kata mati dia hidup, nak kata hidup lebih teruk daripada mati. Lebih teruk daripada mati. Allahu Akbar. Dalam keadaan ini, gambaran yang Allah berikan. Maknanya kalau kita cara mengira kita salah, kita akan mengambil kehidupan yang dekat. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Ajilah ni, isti'jal ni, ajalah ni, benda yang namanya dunia. Adapun akhirat dengan alif, ajilah. Sebab itu yang nama akhirat dia bagi bila? Yaumul akhir. Akhir. Maknanya lepas kita melalui, lepas ni barzakh, lepas tu akhirat. Kat situ tak pergi mana dah? Khalidina fiha abada. Dalam keadaan syurga ataupun neraka. Itulah kita punya checkpoint terakhir kita. Adapun dalam keadaan itu, kalau kita salah memilih, kehidupan ini salah memilih. Sebab kita hidup ini ialah about choice. Macam mana kita memilih hidup. Jadi kehidupan di sana dengan pilihan sekarang. Kehidupan sekarang ini yang kita pilih akan membentuk kehidupan akan datang. Jadi jangan salah pilih. Bila kita diberikan peluang dalam hal iman, iaitu memilih, jangan salah memilih. Dan Allah berfirman, diminumnya air nanah itu dan hampir ia tidak bisa menelannya. Bahasa Indonesia tidak bisa. Bukan berbisa. Dia tidak mampu, tidak boleh. Bahasa Indonesia ni kadang-kadang nak terjemah tak berapa tepat. Nak kata sangat penting dia kata membutuhkan. Tersangat penting tu. Tapi kalau kita cakap sangat penting, dia tak mari dia punya, tak ada soul kata Awi. Dia tak ada mari dia punya soul dia. Macam orang Kelantan dah. Kelantan. Kadang sedap juga. Kan? Dia cakap tu sedap bunyi dia. Kalau kita mati. Cuba kata mapuh. Lain dah. Lepas tu mapuh kerah. Lain lagi. Dia tu mapuh kerah, mati tercokek. Lain lagi. Gula manis. Dia manis letih. Tawa hebe. Panah dering. Oh sedap. Hilir dia mau. Sedap. Maknanya pengukuhan berlaku. Pengukuhan berlaku. Tak semua benda bila kita sebut dia sama dengan perkara asal. Tak semua benda kita terjemah adin pada agama. Tak tepat. Adin kita terjemah pada agama religion. Religion, kalau rujuk kepada Oxford Dictionary, religion is particular system of belief in God or gods.
Yang dikatakan religion itu satu kepercayaan kepada Tuhan, dan Tuhan-Tuhan, can be deities, dewa-dewa, berjuta dewa. Tetapi bila sebut ad-din, dia lengkap. Tapi kita nak cari macam mana? Sebab itu tak semua benda. Kita sebut tasawur, terjemah dia konsep. Tak masuk. Kan? Sebab tu benda-benda macam ini kan, macam perkataan ni kita jumpa kan, tidak bisa. Cerita pasal berbisa ni ada cerita tau. Kawan saya Indonesia, satu bilik dengan saya. Kan? Semoga Allah rahmati dia, meninggal dah, rahimahullah. Kan? Dia orang Makassar, orang Sulawesi. Dia hafal Quran. Akhlak dia subhanallah. Nama dia Osman. Saya panggil dia Pak Osman. Suara dia sedap sangat. Hafiz. Kalau dia jadi imam, dia ada kat surau, kat masjid asrama. Kan? Orang international semua duduk belakang, tak berani ke depan. Sedap ni suara dia. Memang mantap. Orang dia kecil lah. Kan? Hebat dia. Meninggal pun lepas qiyam malam tu. Dia buka pondok. Dekat Makassar dia buat pondok. Pondok dia masuk dalam hutan. Tapi bila dia meninggal, orang datang tu 4 kereta sampai 4-5 kilometer. Jalan kaki jauh. Sebab tu orang alim ni dalam hutan pun orang cari. Kan? Tanda-tanda mati yang meriah tu ada. Sebab semalam dia tasmik tau. Anak dia yang ke-5 ke-6 apa Quran, perempuan. Dia habis hantar 30 juzuk. Dia tasmik kat dia. Lepas tu seperti biasa dia bangunkan anak dia bangun malam. Kemudian imam tu subuh dia jadi imam. Ketika lepas subuh, lepas duduk wirid, tengah wirid dia meninggal. Jadi masa belajar dulu kaki dia patah. Jadi sahabat saya pun orang Baling Kedah. Dia kata kat Baling Kedah ni ada bomo patah. Bukan bomo tu patah dah. Bomo tu dia pandai ubat. Sebab kadang-kadang kaedah tradisional dia lebih berkesan. Memang banyak lah testimoni lah. Lalu bincang-bincang, kita pun kumpul duit, hantar dia ke Malaysia. Bukan balik Indonesia, balik Malaysia. Nak berubat. Purposely nak berubat lah ke Baling. Jadi kawan saya kan, biasalah orang Kedah. Kan, kadang-kadang bahasa orang Kedah kita pun tak faham. Kan? Tapi nak sebutnya dia Indonesia, satu Malaysia. Jadi dah bomo tu dah buat dah. Jadi mak dia datang bawa durian. Pak, bapak dia panggil kan. Maknanya apa? Tuan, satu panggilan yang yang hormat kan. Pak, makan durian. Bisa. Tadi bomo tulang tak kata pula berbisa. Bawa rambutan. Buah rambutan pak? Bisa. Berbisa juga. Bawa akal langsat. Berbisa. Dia cakap kat kawan saya tu. Dia kata, kawan hang ni semua berbisa. Tak boleh makan. Oh, panjang dia kan. Maksudnya, yang ni lah. Boleh. Bukan berbisa itu beracun, tetapi boleh. Okey, yang kedua, dia tidak merasa sakit kerana luka-luka maksiat. Yang kedua, tanda hati kita sakit, dia tak rasa sakit dengan maksiat. Hal ini sebagaimana ungkapan orang mati tidak bisa merasakan sakit. Hati yang sehat akan merasa sakit dan menderita kerana maksiat. Sehingga hal itu membersihkan taubat dan kembali kepada Allah, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan. Maknanya mas kat sini, masa yang mana, yang musuh maksudnya ialah ditimpa was-was yang syaitan mainkan dalam hati dan jiwa kita. Sebab syaitan ni selagi kita hidup, dia tak matilah. Dia bergerak seperti mana bergeraknya darah. Yajri fi ibni adama majradam. Dia bergerak. Dan syaitan ini punyalah aktif sehingga kita nak mati pun dia datang. Ketika nak hembuskan nafas terakhir, dia datang. Dia menyerupakan diri dia dengan orang yang paling membekas dalam hati kita. Siapa? Kalau bukan mak ayah kita. Dia datang rupa mak kita. Hei anakku, aku ibumu. Di sini kamu duduk 9 bulan.
Aku tidak pernah meminta sewa. Aku mati di atas agama sekian. Hendaklah engkau mengikut aku. Ketika itu kita ni macam bayi melihat mak tercungak-cungak. Dia datang dengan rupa ayah pula. Sebab itu dia tahu kalimah paling berharga bagi orang Islam, orang beriman, la ilaha illallah. Man qal la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Dia tahu hadis ni. Siapa yang menyebut la ilaha illallah di akhir daripada hidupnya, dia masuk syurga. Sebab itu dia berusaha. Di kalangan syaitan, iblis, dia ada hasad dengki tak? Tak ada. Hebat tak? Yang banyak hasad dengki siapa? AJK masjid. AJK surau. Banyak hasad dengki. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya teamwork dia bagus. Kerja dia menyungguh. Dalam keadaan kalau kita nak kata, mungkin keikhlasan dia 200%. Yang penting anak Adam itu sesat. Itu target dia. Sebab tu teamwork dia bagus. One for all for one. Hebat. Betul. Sebab dia tahu akhir hidup dia macam mana, dia tahu. Hatta kalau orang tu dah sesat sekalipun, dia kata jangan salahkan aku. Walumu anfusakum. Salahkan diri sendiri. Aku duk ajak-ajak saja, siapa suruh ikut. Bahawa inilah antaranya, dalam keadaan apa? Mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Perasaan was-was ini, alladhi waswisu fi sudurin nas, dia berlaku dengan kejahilan. Dalam kitab Makarimul Akhlak ditulis, al-ilmu la ya'ti illa bil yaqin, wal jahlu la ya'ti illa bil waswasati. Sebab tu cuba tengok orang was-was. Sebab dia tak ada memahami ilmu. Kita tunggu dia tak habis-habis sa'i. Orang semua dah balik makan aiskrim kat tepi tu, makan aiskrim seorang ni tak balik. Saya pun tunggu. Sebab saya bawa semua seorang-seorang saya bawa. Saya nak semua habis masa yang sama, bukan kita tinggalkan dah. Setiap orang tu kita pandu daripada kursus sebelum pergi, dah pergi praktikal pun kita ikat. Kita nak pergi masuk tawaf, kita dah buat rehearsal. Mana laki-laki, mana perempuan, mana mahram, kita susun, kita bentuk kumpulan. Masuk. Belum labaik hilang dah. Tu kelebihan kita. Teamwork tak kuat sangat. Dia bila dia renggang saja, orang masuk pecah. Dia tak boleh genggang. Dia kena kuat. Tapi kita tunggu sa'i tak habis-habis. Rupanya Safa Marwah Safa satu dikira. Safa Marwah Safa satu dikira. Habis umrah pertama, dia demam. Sebab kita takut. Sebab tu tengok orang yang was-was. Daripada wuduk dia was-was dah. Nawaitu. Macam dia arigato. Nasib tak Korea, ayo saya. Kasamida. Sebab anak saya kalau dia nak nampak Abi dia marah je. Abi, ayo saya. Pandai budak kecil dah. 3-4 tahun dah ayo saya. Bahaya betul. Tapi nak sebutnya apa? Nawaitu. Kenapa pakcik? Tak kena air ni usap muka. Pakcik, air kolam masjid habis dah. Kenapa? Tengok. Ilmu sekali wuduk wajib. 3 kali sunat lebih haram. Tak betul. Kan senang. Tengok. Ilmu memberikan keyakinan. Tengok orang tahiyat. Tengok orang takbir. Macam main burung gagak pun ada. Betul belum masuk. Mas rider belit tau. Allahu Akbar. Allah macam silap pengantin je kan kau. Tahiyat. Ashadu. Pak Imam dah balik makan nasi ke rumah. Makan nasi. Dia seorang kat masjid. Ashadu. Tak masuk. Tengok. Dia kacau dalam bab ibadah. Pernah dengar tak orang was-was makan nasi? Tak pernah. Saya makan nasi ni Ustaz berapa pinggan Ustaz? Saya was-was, tak ada. Dalam benda yang namanya dunia tak ada was-was. Kenapa? Dia tahu. Tetapi dalam bab agama, tengok. Jaga benda ni. Syaitan main. Dulu ada seorang anak murid. Saya sedang marking paper lepas exam kan. Banyaklah paper marking. Jelas. Lalu ulang alik. Lalu lalang. Saya tengok dia. Macam penting nak jumpa. Saya panggil dia. Ada apa? Tak, ada hal penting. Ada hal. Kenapa tak masuk?
Saya nampak ustaz lagi sibuk pada saya. Tak apa, saya tengok awak lagi sibuk pada saya. Kemudian dia datang. Dia kata, macam ni ustaz, semalam saya mimpi. Saya jumpa seorang tua pakai serban putih, janggut putih, jubah putih. Dia suruh saya solat 1000 rakaat, setengah jam masanya. Saya perlu solat tak ustaz? Nasib baik saya panggil tau. Kalau dia solat, kita 8 rakaat, 4 salam tarawih, 2 jam. 1000 rakaat, setengah jam. Agak-agak bunyi apa? Allah. Nasib baik saya panggil. Saya kata syaitan tu tadi. Kita di luar tidur, kita jahil. Dalam tidur pun kita jahil. Lepas sebulan, saya jumpa dia lagi. Saya kata dia, Man, pakcik tu datang lagi tak? Tak ada ustaz. Tahu sebab apa tak ada? Sebab kamu dah tahu jawapan, tak payah solat. Dia tak datang. Sebab tu jaga benda-benda macam ni. Sebab itu, bila mana dia mengganggu gugat dalam hati kita, antara yang paling penting dia cuba menggoyangkan keyakinan kita. Walaupun tidak meninggalkan Islam 100%, cukup dengan ragu-ragu yang dipanggil al-irtiyab. 0.01% iman kita kurang kepada Allah boleh membawa kepada terkeluar kita sahnya iman kita kepada Allah. Iman 100%. Iman bukan sifat dia main point-point, bukan. Allah juga berfirman ketika menyifati orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Tengok adapun orang-orang yang apabila dia melakukan pertama fahisha, perbuatan yang keji. Jadi ulama dia khususkan perkataan fahisha itu dosa yang melibatkan sparring. Yang dia ada tag team lah, dia ada partner dia. Macam riba, arashi wal murtashi. Macam zina, fa'il dengan maf'ul. Dia dua orang. Arak ada, arak beli kat bawah tu, kan? Ada jual tak apa? Tak check. Beli kat bawah tu, masuk kat bilik. Seorang boleh minum. Tetapi yang nama fahisha, dia kena sparring. Kalau orang berzina kan, dia mesti ada pasangan dia. Tak ada orang berzina dengan pokok getah tak ada. Nah, sebutnya itu yang dikhususkan oleh ulama. Ataupun wazalamu anfusahum, atau menzalimi diri dia. Menzalimi diri dia maksudnya kita ni, bila kita buat dosa, sebenarnya kita menzalimi diri kita. Dan dosa itu umpama racun. Bila kita buat dosa, seolah-olah kita memasukkan racun dalam jasad kita. Tak ada orang kita datang lalu kat kedai, buat minum apa tu? Minum racun sikit ustaz. Ada? Tak ada. Sebab itu sifat maksiat itu orang yang namanya ordinary mukmin tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan nilai iman. Tu yang mari wazalamu anfusahum, dan menzalimi diri dia. Dan sebab tu orang bila dia buat salah, dia rasa tak selesa. Kita baik rapat-rapat ni, tiba-tiba kita bergaduh. Besok baik juga. Sama tak sebelum gaduh? Tak sama. Dia sudah mencalarkan hati. Sebab itu jangan gaduh. Jangan cari gaduh. Jangan suka bergaduh. Kan? Saya dah sebutkan tempoh hari, kita melihat orang tu jahat akibat kita memandang dengan pandangan jahat. Jahat tu mari kat kita dulu. Kan? Apatah lagi orang yang kita tak kenal. Apatah lagi orang yang kita kenal. Dia ada ukhuwah kasih sayang. Ukhuwah paling rendah, husnuzan, sangka baik. Paling tinggi, ithar, melebihkan kawan dari diri sendiri. Yang itu memang dah Power Ranger dah. Yang paling rendah sangka baik pun kalau tak ada, mana kasih sayangnya? Sebab tu kadang rumah tangga bercerai kan. Banyak kes. Dengan sangka buruk. Kita dah bersama dengan suami kita, duduk dah 20 tahun. Orang tak dikenali membawa satu berita tentang isteri kita yang kita dah tinggal serumah dengan 20 tahun. Dengan sebab satu ungkapan, satu mesej boleh merungkai, meruntuhkan rumah tangga. Tengok betapa mudahnya. Dalam keadaan hal ini, dia boleh jatuh. Sebab itu, bila kita melakukan dosa, kita rasa tak selesa. Sebab itu, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Hadis Abu Hurairah, bila seorang hamba itu dia buat satu dosa, satu kesalahan,
Allah gores dekat hati dia satu goresan dosa. Kan? Tapi kalau dia bertaubat, dia bertaubat, wa in taba wastaghfara saqala qalbuhu. Allah delete. Tengok, kita ni niat nak buat baik. Saat lagi aku fikir nak sedekah kat masjid RM1. Dah dapat pahala dah 1. Buat dapat 10. Kena pula pada malam-malam baik. Nisfu Syakban, hari Jumaat, kan? Bertambah lagi. Lailatul Qadar, bertambah lagi. 9 Zulhijjah, hari Arafah, bertambah lagi. Digandakan. Bukan saja 10 sampai 700. Bahkan sampai 1000 bulan. Allahu Akbar. Bila kita niat buat jahat, petang ni aku nak bunuh orang lah. Rasa dia. Tak dapat dosa lagi. Bunuh, dapat 1. Dah bunuh, bertaubat, dah habis dosa dia, selesai. Murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam hal ini, bila dia buat dosa, dia ada sifat apa? Dia akan ingat Allah. Apa dia? Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia teringat akan Allah yang boleh memberi keampunan. Dia teringat akan Allah yang boleh mengazab dia. Lalu dia tarajuk, dia rujuk balik kepada Allah. Tu dipanggil taba. Ya tubu taubatan. Dia rujuk balik. Dalam keadaan apa? Dia menyesal. Sebab itu rukun taubat yang pertama an-nadmu. An-nadmu taubatun, kata Nabi. Hadis tu. Maknanya rukun pertama taubat menyesal. Yang kedua, dia tinggalkan apa maksiat yang dibuat. Dia teringat tu, sikit lagi lah arak ni. Kan? Rasa nak taubat tadi. Sebab tu sahabat tengah minum arak, bila datang ayat arak pengharaman secara mutlak, terus buang saja. Kok balance ni sayang. Tak ada. Terus tinggal. Yang ketiga, dia berazam tak nak buat baik. Yang keempat, kalau melibatkan harta, dia kena pulangkan balik lah. Tak boleh kita rembat kan, rambutan Pak Ngah. Kemudian raya pergi rumah dia. Pak Ngah, kosong-kosong je. Sedap je kau kosong-kosong. Kena semput. Pak Ngah, rambutan dekat simpang tu Pak Ngah punya, saya lah yang rembat. Pak Ngah pun kata, memang aku dah tahu dah memang kau. Dia pun memang nak ampunkan. Tapi dia nak tengok kita punya klise kita kan. Kita punya kan, dia tahu. Memang aku tahu pun kau yang ambil. Kampung ni siapa lagi? Kan? Sebab tu kita kadang satu kampung tu well known kan. Dengan maksiat. Bila dia mati je, orang sebut kejahatan dia. Jangan. Kita ni walaupun buat kerja tak cantik, kerja biasa, tak glamour pun. Saya ada jumpa sahabat-sahabat. Saya ada bawa seorang pemuda ni pergi ceramah sebuah tempat Negeri Sembilan. Jadi kami sampai awal lah lepas asar. Tapi kat surau tu tak ada orang pun. Tandas teruk. Kejap-kejap lagi dia kata, Ustaz, yang kereta Ustaz. Pergilah ambil lah. Hantar yang bawa tadi. Lepas tu dia pergi mana? Pergi kedai. Beli sabun. Dia basuh tandas. Orang basuh, orang datang, orang tak tahu pun dia yang basuh. Ada orang, dia cuci tandas 2-3 pagi tau. Orang pergi solat subuh, tandas dah bersih. Tak tahu makhluk mana yang mencucinya. Sebab tu bila dia mati, orang mengenang kebaikan dia. Sejak dia meninggal, Ustaz. Tak ada lagi orang cuci tandas. InsyaAllah, dekat Iliyin tu, orang baik lah tu. InsyaAllah. Tapi jangan kita mati, orang sebut kejahatan kita. Wa na'udzubillah. Ustaz, sejak dia mati, Ustaz, duit surau tak hilang. Ni jangan. Sejak dia meninggal, Ustaz, selipar masjid tak hilang. Jangan. Lebih pedih lagi, Ustaz, dia mati dah. Mati dah. Alhamdulillah. Jangan. Kok ada innalillah kan? Adalah juga kesedaran kat situ. Dia sebut Alhamdulillah. Jangan. Jahat sungguh lah tu. Ada orang disebut dalam Quran tapi jahat. Fir'aun jahat. Abu Lahab jahat. Disebut dalam surah. Baca pagi-pagi Pak Imam. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Dia pergi laknatnya Abu Lahab. Orang tu dalam kubur dah. Kenapa? Orang jahat. Dia kenang dengan kejahatan. Dan sebab itu, bila dia menyesal, saya nak kaitkan dengan ni, dengan luka-luka maksiat, dia rasa dunia ni sudah habis dah. Mati bagi dia. Itu maksudnya taubatan nasuha. Sehingga tanda-tanda dia punya taubat itu taubat nasuha. Bukan dia minum arak pagi tadi, kemudian dia menyesal, dia solat taubat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia rasa lega tak? Lepas dia beri salam tu, dia terus dalam keadaan murung, semurung-murungnya, dengan rasa jiwa macam nyawa nak melayang,
dia rasa Allah tak ampunkan dosanya dan dia rasa dia ahli neraka. Walaupun Allah dah ampunkan. Tanda taubat Allah terima, yang bertaubat dia rasa masih berdosa. Allahu Akbar. Tu yang mari menyesal tu. Tu yang mari menyesal. Dalam keadaan hidup penuh dengan kemurungan. Umar Al-Khattab pada zaman-zaman dia belum Islam dulu. Tapi mengenang zaman tersebut, dia menjadi murung. Walaupun Rasulullah menjanjikan dia ahli syurga. Kita ni tak ada janji, jamin ahli syurga lagi. Saya kalau dah kata ahli syurga petang ni, saya lepak dah dekat tu. Apa? Aku lepak kat Allahu Akbar. Taqwa tu sedap juga nama pun Taqwa dekat Zuk. Kat Zuk Ampang tu. Nak sebutnya apa? Inilah jiwa orang-orang yang mana Allah dah ampunkan. Kehidupan dia macam tak diampunkan. Dan sebab itu orang yang sakit jiwanya tu tadi, apa dia? Dia tidak merasakan sakit dengan maksiat yang dia lakukan. Tanda dia punya hati tu sedang sakit. Maksudnya mereka ingat akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ancamannya dan seksanya, sehingga hal itu membersihkan taubat mereka, bukan membersihkan. Dalam kitab antum apa? Bersit typing error tu. Dalam kitab ni ada beberapa tempat nanti kadang-kadang kita akan jumpa, kadang-kadang baris dia salah baris. Itu kita nak kena betul. Orang yang hatinya sakit akan selalu mengiringi kejelekan dengan kejelekan pula. Allahu Akbar. Dah kita sakit, selalu sakit ini dia akan berjangkit kalau kita tak rawat dia. Sebab tu orang yang hati dia sakit, dia akan bermula daripada dosa yang kecil, dia akan bawa dosa yang besar. Muzamin nari min mustasghari syarar, kata syair Arab. Penduduk neraka itu dia bermula dengan dosa-dosa kecil ya. Pertama sekali an-nazar, memandang. Sebab tu Nabi kata an-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis. Memandang itu merupakan satu panah beracun daripada panah-panah iblis. Lepas dia pandang, dia senyum, lepas senyum dia ibtisam. Lepas ibtisam dia kalam, dia buat date. Kemudian liqa, akhirnya berzina. Lepas berzina, membunuh dan berlakulah seterusnya. Buang anak dalam tong sampah dan sebagainya. Bermula dengan dosa yang kecil. Dan kita pun faham kaedah Islam, konsep dia mencegah. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Konsep saduz zara'i, blocking system. Sebab tu bila kita tengok surah An-Nur, syarat dengan apa? Dengan syariat yang begitu detail daripada sekecil-kecil kaedah kepada sebesar-besar kaedah. Yang kita jumpa ayat 2 surah An-Nur itu, zina belum kahwin, laki perempuan sebat. Itu peringkat di peringkat yang kita kata besar tu. Sebelum tu kan tengok hukum-hukum kat belakang. Hukum ikhtilat, hukum aurat, minta izin masuk rumah. Benda kecil-kecil je. Benda-benda kecil ni lah yang akan jadi besarnya. Memandang tu kan. Saya Ustaz, saya bukan tengok perempuan tu berenang. Saya tengok renangan dia. Banyaklah kau punya renangan. Manalah renangan dia tu, movement dia boleh berpisah dengan perempuan tersebut. Nak sebutnya apa? Inilah benda-benda yang dia membawa. Kepada apa? Syahwat tu tadi. Syahwat tu. Tengok. Lalu maksudnya mereka ingat akan keagungan Allah, ancamannya akan seksanya, sehingga hal itu membersihkan taubat mereka. Orang yang hatinya sakit akan selalu mengiringi kejelekan dengan kejelekan pula. Ditambah satu dosa ke satu dosa. Ketika Al-Hasan menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim. Rana ra alif nun rana. Jadi karat. Besi ni bila berkarat, kan, tu yang kita ada anti karat supaya dia tidak berkarat. Bila karat nampak macam elok, kita tekan hancur sebab dia rosak. Begitu juga hati, bila dia dah berkarat, dah tertutup, maka dia tak boleh lagi nak melihat kebaikan, dia dah gelap, dah tertutup. Macam kita beli kereta kan, lama cuba tengok dekat mentol kereta depan tu, dia jadi blur, jadi kabur, jadi macam blur je. Jadi macam kabur kan. Kerana apa?
kerana dia perlu dicuci. Begitulah cermin hati kita yang perlu dicuci. Dan kita dah bincang bahawa hati itulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemiliknya tak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Hati yang sehat akan merasa sakit dengan perkara-perkara syubhat yang menjakitinya. Ia juga merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran dan akidah-akidah yang batil. Oleh sebab itu, kebodohan merupakan musibah terbesar yang diderita orang yang di dalam hatinya ada kehidupan. Sebab itu, kalau kita lihat nama-nama masyhur kan, Al-Jubai kan, antara ulama terkenal dalam Mu'tazilah. Kan? Itu antara ulama hebat tu Al-Jubai. Kan? Yang kita jumpa Wasil bin Atta itu, pioneer dia. Kan? Tetapi nak sebutnya bukan sebarangan orang. Alim. Sangat alim. Banding kita ni, saya lagi lah. Tak ada apa. Nak sebutnya alim begitu, macam mana boleh sesat? Sebab itu, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang banyak ilmunya tidak berserta petunjuk dari Allah. Dia semakin jauh daripada Allah. Kan? Semakin jauh. Kan? Wasil bin Atta ni, tok guru saya kata, Dr. Syafi'i, dia orang Mesir. Dia mengajar tauhid, ilmu kalam, al-madkhal ila ilmi kalam. Dia mengajar kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kitab adalah susah Imam Al-Ghazali. Dia pengajar pula lagi susah aku rasa. Susah dia. Handsome je orang dia. Necktie tak lepas. Dia kata, Wasil bin Atta dia punya hebat, dia kata. Dia boleh berceramah 2 jam tanpa menyebut huruf ra. Maknanya dia punya vocab dia luas. Dia orang yang musaqqaf, dia orang yang sakafah dia tinggi sangat. Mungkin dia menggunakan syair-syair. Sebab tu Arab ni, kalau saya ada jumpa satu buku, Abu Mansur Ismail As-Sa'alibi. Nama kitab dia Fiqhul Lughah Wasirul Arabiyah. Fiqh dan rahsia bahasa Arab. Saya seronok buku tu. Sampai bertampal-tampal lah. Pecah dah lama, buku lama. Kalau tengok tarikh dia tulis, makanya umur buku tu lebih kurang 800 tahun lebih. Tapi nak sebutnya, dia menceritakan bahasa-bahasa dalam Arab ni, dia punya bahasa, bukan saja balaghah dia, kalimah-kalimah mufradat yang Arab pun tak tahu. Kalau awan mana nama dia bawa hujan, awan mana mari mendung tapi tak hujan, awan mana dia putih, mari hitam. Bila tengok, Allahu Akbar. Unta ada 200 namanya, unta. Allahu Akbar. Bakhil ada darjah-darjah kebakhilan. Bila kita tengok hadis Nabi baru kita faham. Tak sama macam tok guru dulu Imam Syafi'i faham. Imam Syafi'i kata, kalau aku tak menjadi seorang ulama ni, tak menjadi seorang ulama ni, aku dah jadi seorang adib udaba. Betapa hebatnya sastra dia. Tingginya sastra dia, Imam Asy-Syafi'i. Sehingga dia buat Diwan Asy-Syafi'i. Tengok. Sebab itu bila kita tengok hadis Nabi kan. Contoh hadis Nabi. Nabi bila mari seorang lelaki dia kata, "Ya Rasulullah, ayy sadaqati a'zamu ajra." Sedekah mana yang besar pahalanya? Nabi sebut, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta balagatil hulqum qulta li fulani kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan." Bila besar pahala sedekah ya Rasulullah? Pertama Nabi kata, apa dia? Sehat. Kedua Nabi sebut perkataan syahi. Shin, ha, ya, ha. Syahihun. Terjemah bakhil. Syahi bukan bakhil rupanya. Bakhil bahasa Arab peringkat darjah pertama. Ba, kha, ya, lam. Bakhilun. Atas dia masikun. Atas dia lahizun. Atas dia baru jumpa syahihun. Atas dia ada darjah-darjah lagi. Sebab itu kita ni nak kata Imam Syafi'i, kita ni kena cermin muka kita kat dulu tengok, baru kita boleh petikaikan Imam Asy-Syafi'i yang mana kita menjadikan mazhab dia mazhab rasmi. Kita bukan level itu. Kita bukan level itu. Sebab itu, kalau itulah nilai ulama dulu, yang jahat pun hebat juga. Wasil bin Atta, Al-Jubai, kan? Semua ni bukan calang-calang. Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah,
Mereka juga hebat. Tetapi kenapa mereka sesat? Ini jawapan dia. Pemiliknya tidak merasa sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran. Bukan maksud bodoh kat sini, jahil kat sini, dia bodoh, dia tak ada ilmu. Ini yang saya sebutkan tempoh hari dalam dekat situ saya duduk atas kan hari itu, mengenai perkataan jahiliyah dalam Quran tidak menjurus kepada bodoh. Surah Al-Imran ayat 154, surah ketiga juzuk yang keempat, yazununa billahi ghairal haqqi dzana jahiliyah. Yang kedua surah Al-Maidah ayat 50, surah kelima juzuk ke-6, apa hukmal jahiliyah tiyabghun. Yang ketiga suratul Ahzab ayat 33, surah 33 juzuk 22, wa qarna fi buyutikunna wala tabarajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang keempat Allah sebut surah pembukaan surah Al-Fath ayat berapa tu? Ayat 26, surah 48 juzuk 26, Allah sebut idz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. Semua perkataan jahiliyah tidak merujuk pada bodoh. Perkataan jahiliyah ilmu ada tapi menolak kebenaran. Ini maksud dia. Ini maksud dia. Dan sebab itu bukan bila sebut jahiliyah, terjemah dia zaman kebodohan. Tak tepat. Sebab itu kalau zaman jahiliyah, terjemah bahasa Inggeris dia menjadi the age of ignorance. Ignore bukan bodoh. Kalau dia zaman kebodohan, the age of stupidity. Ada cikgu Inggeris ni? The age of stupidity. Betul, isn't it? Betul lah. Tapi dia kenapa terjemah the age of ignorance? Ignore bukan bodoh. Ignore buat dono. Man, belikan mak man garam kat kedai, dia buat dono main game. PUBG ke apa ke. Budak ni buat dono. Itulah ignore. Itulah ignore. And dia ignore perintah Allah. Sebelum lahir Rasulullah, dah ada tak agama? Dah ada. Agama Hanif. Itulah agama mereka-mereka yang beramal sebelum turun Quran. Mereka dah ada pegangan dah. Agama Hanif itu memang pegangan Rasulullah. Sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah, turunnya Quran, dah ada pegangan. Tapi mereka mengubah. Ada masuk unsur-unsur apa dia? Corruption, interpolation, isolation. Semuanya dah masuk unsur-unsur penyelewengan dalam agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum daripada Islam. Islam tu satu tetapi syariat yang berbeza. Betul tak? Kan Allah sebut dalam surah Asy-Syura. Mana ayat dia? Apa dia? Ayat dia. Bukan tak ingat, dia lupa. Ayat apa? Allazi auhayna ilaika. Macam mana? Macam mana ayat dia? Ustaz ingat tak? An aqimuddin wala tatafarraqu. Sebelum tu syara'a lakum minad dini ma wasakum. Maknanya kami syaratkan apa yang telah kami berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim ala Nuhin ala Ibrahim dan ke atas kamu wa ma wasa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Dalam keadaan ini kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad membawa agama Islam dengan syariat yang berbeza bersesuaian dengan zaman masing-masing. Sebagai ulama menuturkan tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada kebodohan. Yang kat sini masuk dia ialah kebodohan sini ialah ignore. Dikatakan kepada Imam Sahal, wahai Abu Muhammad, apakah yang lebih jelek dari kebodohan? Jawabnya bodoh terhadap kebodohan, maksudnya orang bodoh yang tidak tahu kebodohannya. Ini dipanggil jahil murakabun. Jahil murakab. Jahil murakab. Ada yang mengatakan benar kerana ia menyumbat pintu ilmu secara keseluruhan. Seorang penyair berkata, orang bodoh mati sebelum kematian datang menjemput. Betul lah. Dia hidup tapi mati. Macam Ramadan nak masuk ni kan. Ada orang tak jumpa Ramadan sebab mati. Ada orang jumpa Ramadan, dia tak mati tapi dia mati. Faham? Tak faham? Mana nak cerita ni? Hadis Nabi kata, dengan Anas, dia cakap ke Anas, Nabi kata, qad hadarakum Ramadan, telah sampai kepada kamu Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dalam bulan ini ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang diharamkan oleh Allah daripada mendapat kebaikan, faqad hurim. Orang ini memang diharamkan.
Sebab itu masuklah Ramadan beribu kali pun dia macam tu je. Sebab itu Ramadan dia mari package. Tak sama macam sembahyang. Allah tak kata aqimus solat la'allakum tattaqun. Allah tak kata kan wa atuz zakat la'allakum tattaqun. Tapi bila puasa Allah kaitkan dengan takwa. Sebab apa? Dalam puasa dia mari package. Dalam puasa ada Quran, dalam puasa ada solat, dalam puasa ada sedekah, dalam puasa ada kuliah. Dalam puasa dia mari dengan package. Subhanallah. Kalau package ini dapat dipenuhi dengan baik, baru berbeza Ramadan dia. Sebab itu Ramadan yang terbaik bila? Antum perasan tak? Ramadan terbaik tahun lepas. Ramadan yang tak ada bazar Ramadan. Ramadan yang tidak ada Sogo, Tesco yang sewaktu dengannya. Ramadan pada pagi Ramadan pakai kain pelekat baju pagoda je. Ramadan pagi-pagi raya tu makan telur goreng dengan kicap saja, kicap tamin. Namun hati tenang. Tetapi Ramadan ini melahirkan ramai imam-imam, imam solat berjemaah, imam tarawih, imam solat sunat hari raya, puasa dan hari raya haji. Sampai macam-macam version. Yang pegang tombak, yang pegang lembing, yang pegang senapang mainan, macam-macam. Nak sebutnya hasil daripada Ramadan yang Allah PKP kan kita. Subhanallah. Sebab itu deh, bila kenang Ramadan tahun lepas menangis tau. Antum tak akan jumpa Ramadan macam tahun lepas tahun ni. Takkan ada. Dia mari sekali je. Sebab tu persiapan kepada Ramadan ilmu. Bukan tunggu Rejab. Rejab baru kita nak pulun. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban. Tidak. Tapi nak sebutnya, doa ini deh, wa balighna Ramadan, Tok Guru saya baca dalam khutbah kedua hari raya. Masih belajar dulu, pensyarah-pensyarah. Kita dengan pelajar, dia macam gini tau. Tok Guru kan, Mesir, Jordan, Iraq kan. Cuti 10 hari sebelum raya. Di sini, 10 hari lepas raya kan. Sebab nak etikaf. 2 bulan sebelum Ramadan dah buka registration. Siapa lambat tak dapat. Sebab tempat limited. Sebab limited edition. Jadi seorang atau tempat tidur dia, baju 2 line dia pergi ke tempat tu 2-3 line saja. Kan? Tempat tidur dia tu lah. Dia pergi tempat duduk dia. Bukan duduk kat situ. 2-3 jam je. Tapi program dia subhanallah. 1 malam 5 juzuk. 5 juzuk tarawih. 5 juzuk. Pedih. Orang Arab jadi imam, dia belum tazkirah menangis dah. Tazkirah pukul 2-3 pagi. Allah dia sentuh. Buka puasa dengan apa? Kalau kita orang Asia, dia orang Arab tak apalah roti. Tengok-tengok kalau nasi. Tengok-tengok kat dapur ada nasi. Allah seronoknya macam bulan jatuh ke riba. Nasi apa? Minyak sapi tu pergi tumis, masuk nasi. Makan dengan susu masam tu dahi tu, alamak yogurt masam. Makan syahid tu masam. Kan? Kita kalau tengok ada nasi, kita rasa seronok dah. Dapat nasi hari tu. Tengok-tengok susu masam, alamak. Tak apalah, seronok. Yang penting nasi. Buka dia, itu. Tak adalah kan, puteri mandi, lompat tikam, tak ada cucuk kodok, cucuk katak, tak ada. Kemudian sahur. Bangun awal qiyam, tidur sekejap. Sahur dia dekat-dekat nak imsak tu, roti panjang skateboard, cecah TO tak ada gula, tolak, azan, nak kejar azan tu. Dia bagi makan 10-15 minit je. Lepas habis subuh, kuliah. Lepas kuliah, halaqah, tafsir, fiqah, hadis, sirah, tok guru pimpin. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, sampai masa bila khutbah hari raya, di tempat yang sama. Tak ada baju raya, tak ada samping, tak ada, itulah. Kad raya pun orang tak bagi, tak ada. Handphone lagi tak ada, tak ada. Tiba-tiba Tok Guru dia baca. Yang baca siapa ni? Yang baca Presiden Universiti. Presiden Universiti orang Mesir. Profesor Dr. Tal'at. Dia baca doa apa? Allahumma balighna Ramadan. Ketika sampai pada doa itu, wahai Allah, sampaikan aku pada Ramadan. Ketika itu semua menangis. Sebab mengenangkan program yang kita sama-sama bina sampailah habisnya Ramadan. Ketika itu merasakan ruginya kalau tak jumpa Ramadan lagi. Sebab itu menghargai Ramadan. Bukan jumpa Rejab, kemudian Sya'ban, Ramadan. Tetapi sepanjang hari ialah Ramadan.
Sebab tu cara masuk itu dengan ilmu. Dan bila dengar ilmu, dia lain. Inilah sebab itu syair sebut, orang bodoh mati sebelum mati dia. Sebab tu Nabi kata, kalau kita jumpa Ramadan, tiba-tiba tak memberi bekas pada kita, habis. Sebab itu, pertama, kita tak yakin kita boleh jumpa Ramadan ni, walaupun tinggal 11 hari. Yang kedua, kalau kita masuk Ramadan nanti, siapa sini dia jamin Allah ampunkan dosa dia? Tak ada jaminan. Yang ketiga, macam mana kita nak masuk Ramadan dalam erti kata lain? Ramadan yang disebutkan oleh Nabi itu tadi. Ramadan yang Allah berikan keberkatan. Sebab tu Allah rahsiakan. Lailatul Qadar sama macam Allah rahsiakan kematian. Lalu kita get ready dalam sepanjang masa dengan mood sedia, kita ready kita. Kemudian jasad-jasad mereka telah menjadi mayat sebelum mereka dikubur, arwah mereka merasa sendu dalam jasad-jasadnya sampai pada hari kiamat pun mereka tidak bangkit. Sebab itu bila kejahilan itu ada, walaupun dalam keadaan yang pertama dia tidak mendapat petunjuk, yang kedua melakukan ibadah dalam keadaan yang jahil. Dan sebab itu seorang faqih lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Hadis sahih. Faqihun wahidun. Faqih seorang faqih lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Boleh dah? Kita berhenti poin tu je lah. Boleh dah? InsyaAllah boleh. Kita ada permintaan doa khusus buat para penginfak. Penginfak Mahad Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Buat sahabat-sahabat yang di dalam Maya, dalam page geng Ustaz, saya berkuliah bersiaran ni di Mahad Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Seri Gombak. Bagi orang-orang Gombak mungkin dia tahulah. Dan insya-Allah program-program ni insya-Allah bersama kita juga ialah Tuan Guru Tuan Guru Al-Fadhil Al-Ustaz Nuruddin Al-Banjari, Maulana Al-Ustaz Maulana Helmi kita pada hari Jumaat. Okey. Okey, kita ada soalan Sekiranya kita telah berusaha bertaubat, adakah perbuatan kita tetap akan ditayangkan di hadapan umat manusia di mahsyar nanti? Yang kedua, apa usaha atau amalan yang boleh kita lakukan untuk pastikan kesalahan kita dihapuskan terus daripada kita amalan kita? Okey, terima kasih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada yang bertanya. Tadi saya dah sebutkan bila mana kita melakukan dosa, dituliskan di dalam catatan kita apa dia? Nilai dosa. Dan hati kita digores dengan goresan hitam. Itu hadis Nabi, itu hadis sahih. Tetapi hadis menyebut wa'in sekiranya dia bertaubat, wa'in taba wastaghfara saqala qalbuhu. Tapi kalau dia bertaubat, maka dia beristighfar dan dia bertaubat, maka dipadamkan dosa-dosanya. Dia jadi kosong balik. Sebab itu at-taib, hadis yang lain Nabi sebut at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah orang yang tak berdosa. Walau dosa dia besar macam mana sekalipun, dengan syarat dia bertaubat pada masa-masa yang tidak dibenarkan. Sebab tu pintu taubat juga tertutup kata Nabi. Ada dua sebab. Apabila roh sampai di sini. Innama taubatul abdu innama tuqbalu taubatul abdu ma lam yugharghir. Sesungguhnya taubat hamba itu diterima oleh Allah selagi mana belum sampai sini, ghargharah. Di kerongkong. Sampai sini. Sampai sini. Yang kedua, matahari terbit di barat. Maksudnya dua-dua ni kiamat. Mati, kiamat kecil, dan terbit matahari itu kiamat yang besar. Dunia ni habis, total habis, rosak, musnah. Sebab itu bila mana dia sudah dipadam oleh Allah, maka Allah tidak akan tayangkan besok. Tayangan itu untuk orang yang tidak bertaubat. Sebab itu bila orang dalam keadaan terdesak, dia nak bertaubat, apa dia? Apabila sampai nyawa dah datang. Robir, macam apa yang dia sebut? Surah apa tu? Surah Al-Mu'minun. Qala rabbir ji'uni la'ali a'malu salih fima taraktu. Mana dia kata, wahai Allah, kembalikan aku kat dunia, aku nak beramal dengan amal yang soleh. Sebab itu bila datangnya malaikat untuk mencabut nyawa kita, penyakit akan datang, penyakit penyesalan. Orang yang beriman menyesal sebab tak buat lebih, orang yang jahat
dia menyesal sebab dia tak sempat bertaubat. Sebab tu juga Allah sebut walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat itu untuk orang yang buat maksiat. Hatta sehingga datang kepada kematian, dia kata qala tubtul an, aku bertaubat sekarang. Sebab itu dia ada masa-masa taubat itu expired. Dan bila mana dia dah bertaubat, Allah dah padam dan Allah tak akan tayangkan dosanya setelah mana Allah dah tutup aibnya dengan taubatnya itu. Yang kedua, apakah amalan yang boleh kita lakukan untuk pastikan kesalahan kita dihapuskan terus daripada apa dia tadi? Kitab amalan kita. Maknanya apa? Tadi taubat. Yang kedua istighfar. Yang ketiga sedekah. Sedekah ni dia memadamkan maksiat. Sedekah ni memadamkan maksiat. Ramai yang tak nampak bahawa sedekah itu sebahagian daripada kaedah Allah nak ampunkan dosa kita dengan cara sedekah. Dan sedekah juga kata ulama, tanda-tanda hati seseorang itu Allah terima taubatnya. Tadi saya dah sebut satu, antaranya lagi apa dia? Dia suka bertaubat. Yang kedua, dia suka bersedekah. Dan sebab itu bila Ka'ab bin Malik, Allah dah turunkan ayat berapa tu? Surah 119 At-Taubah. Bila Allah turunkan ayat, Allah ampunkan dosa dia sebab tertinggal dalam peperangan Tabuk, berlaku pada 9 Hijrah. 3 orang Allah sebut wa'ala salasatil ladina khulifu, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Ar-Rabi'. Bila turun ayat itu, dia sebut 3 orang diampunkan dosa. Sehingga Nabi kata, wahai Ka'ab, tinggalkan sikit harta kamu tu untuk kamu. Dia berikan semua, dia infakkan semua, dia tak nak tinggal apa-apa. Dan sebab apa? Hati dia sudah terlalu bersih. Dia merasakan keampunan itu lebih hebat daripada harta dunianya. Semuanya dia beri sebab dalamnya dah bersih. Kita kadang-kadang sedekah ni kita rasa berat sebab dalam masih lagi tak bersih. Sedekah RM1 demam setahun. Yang tu berat tu. Sebab itu dia masih lagi. Jadi itu antara amalan-amalan. Yang keempat saya nak tambah sikit. Ambil kesempatan pada waktu-waktu yang Allah berikan. Macam baru-baru ni kan, nisfu Sya'ban. Memang ada kait dengan hadis yang dhaif. Ambillah hadis yang sahih. Banyak hadis yang sahih. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah melihat makhluk-makhluk dia. Ketika itu Allah nak mengampunkan hamba-hamba dia, melainkan illa li musyrikin musyahinin, orang yang memutuskan persaudaraan. Pada banyak hari Jumaat dan pada hari Arafah. Khairu du'a'u yaumi Arafah. Kalau kita rasa Lailatul Qadar itu kita tak boleh nak cari kan? Sebab sistem kita tak boleh cari. Kalau kita etikaf 10 hari, jumpa tak satu malam? Jumpa. Tapi dah 10 hari etikaf kita dekat Tesco, nak jumpa macam mana? Kita tak ada sistem yang membolehkan kita jumpa Lailatul Qadar. Maksud jumpa Lailatul Qadar tu bukan turun makhluk putih tepi jalan kita peluk dia minta dah. Maksudnya menghidupkan malam tu, dalam tu kita dapat. Tetapi orang beriman dia tidak berkira-kira. Memang Nabi kata al-bawaqi al-awakhir, 10 malam akhir. Disebut-sebut pula ada yang hin-hin malam-malam yang witir, yang ganjil. Tapi boleh tak Lailatul Qadar dia datang malam yang genap? Boleh. Alamak Ustaz, saya bangun yang genap saja. Padan muka. Nak sebutnya, kita ambil peluang. Kalau itu kita rasa malam, payah, Allah jadikan siang 9 Zulhijjah. Jangan duk kira masa. Orang Madian suka macam itu. Dia buat pun tak, doa pun tidak. Ustaz, Malaysia, Mekah 5 jam. Kalau sana wukuf Arafah, Zuhur, sini belum masuk. Oh dia kira gitu, sini dah lepas. Oh dia kira gitu. Lebih macam mana? Allah nak turunkan keberkatan. Nabi sebut 9 Zulhijjah, hari wukuf, ambil je lah, apa masalahnya. Allah tahu orang yang mencari. Tapi kita dia suka macam tu kan. Suka cari yang pelik-pelik. Saya bangun tidur Ustaz, tengok 3 pagi tu, burung terbang. Terbang Ustaz, sayap dia satu ke kanan, satu ke kiri. Adakah malam tadi Lailatul Qadar? Adapun soalan tuan itu tidak terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar. Tuan boleh rujuk pada Jabatan Perhutanan. Okey. Jadi itu beberapa perkara cara dia insya-Allah. Yang terakhir tadi soalan kedua, bersangka baik dengan Allah. Allah berada di atas sangkaan baik kita. Sebab tu kita ni bila dalam keadaan kita ingat mati,
kita sangka baik dengan Allah supaya dapat mati yang husnul khatimah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita buat permintaan doa khusus buat para penglifar Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Mohon kesembuhan penyakit satu keluarga, zuriat untuk pasangan yang dah berkahwin. Doa anak membesar menjadi anak yang soleh dan soleha. Keluarga yang berjalan lancar, doakan urusan keluarga. Yang kelima, disembuhkan, dijauhkan dari gangguan sihir. Yang keenam, kesejahteraan buat arwah ibu bapa penginfak insya-Allah. InsyaAllah. Dan khususan li haziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في يومنا هذا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله ربنا أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهاون به علينا مصائب الدنيا مطئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته